Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan istidraj orang agama. Istidraj orang agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala secara khususnya dan sebagai manusia, kita sering kali keliru di antara nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Bagaimana hendak kita bezakan di antara nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala redha kepada kita, ataupun nikmat, kelebihan ataupun sesuatu bentuk kemuliaan yang diberikan kepada kita adalah disebabkan oleh istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan orang agama. Kerana kita mengetahui bahawa orang agama ini dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Antaranya, masyarakat memuliakan golongan agama. Malah kita mengetahui bahawa jikalau para penceramah, ustaz-ustaz bawa tabung minta derma, kan, iklan dan sebagainya, banyak kutipan. Dan kita mengetahui bahawa ada setengah-setengah kutipan itu menjangkau puluhan ribu, ratusan ribu, malah jutaan. Jadi ini antara bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan agama, selain daripada mempunyai pengikut yang ramai, kan, followers, kemasyhuran dan sebagainya. Maka kita pada malam ini kita akan meneliti bagaimana para ulama membahaskan tajuk ini supaya kita dapat mengambil panduan, supaya kita tidak ada perasaan syok sendiri. Kita tidak mendabik dada kita betul, ataupun kita mendabik dada bahawa kita mempunyai ramai pengikut. Kumpulan kita adalah kumpulan yang ramai, kan, pengaruh kita kuat, sehingga kita lupa bahawa pengaruh yang kuat, pengikut yang ramai, kemasyhuran dan sebagainya, itu bukanlah kayu ukur sebenar untuk menentukan sama ada kita berada di atas landasan yang betul ataupun tidak. Sidang hadirin mukminin, jikalau kita lihat kepada tajuk ini, para ulama membahaskan bagaimana akibat daripada kesesatan manusia, akibat daripada kemungkaran, kesilapan yang dilakukan oleh manusia, dosa mereka. Ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan. Dan penangguhan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu adalah penangguhan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, penangguhan azab daripada Allah Ta'ala. Dan ini disebut sebagai istidraj. Allah Ta'ala tangguh
kita popular, kita mempunyai ramai pengikut, kita mempunyai banyak pengaruh, tetapi Allah Ta'ala menangguhkan hukuman ataupun azab ke atas kita. Dan ini antara perkara yang kita akan lihat pada malam ini. Para mufassirun, kan, ulama-ulama tafsir, ketika membicarakan tentang istilah istidraj yang ada di dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahawa istidraj ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertamanya ialah istidraj dengan maksud penangguhan azab daripada Allah Ta'ala, dan penangguhan azab itu hanya berlaku di hari akhirat. Maknanya dunia ini diberikan seluas-luasnya kepada manusia, termasuk pemimpin agama. Walaupun dia membawa kesesatan kepada manusia sekalipun, Allah Ta'ala bagi peluang seluas-luasnya penangguhan itu. Kerana penangguhan itu, yakni azab itu hanya akan dilakukan, dikuatkuasakan di hari akhirat sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan istidraj ialah berlaku di kedua-dua alam. Alam dunia yang kita ada sekarang ini diberikan penangguhan, tapi azab itu tetap turun di atas dunia kita pada hari ini. Dan yang keduanya, sebahagian daripada azab itu ditangguhkan di hari akhirat nanti. Jadi ini antara dua pendapat di kalangan para ulama, khususnya apabila mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan istidraj. Baik. Kalau kita lihat yang pertamanya perkataan istidraj, ulama mengatakan bahawa dalam Al-Quran perkataan istidraj ada dua kali dalam bentuk fi'lul mudhari', yang mana dia ada perkataan sin, kan, sin ni dalam bahasa Arab, tuan-tuan, dia merujuk kepada akan. Siapa yang belajar bahasa Arab, kan, bila ada perkataan sin itu maknanya akan. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat 182 dan surah Al-Qalam ayat 44. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang ini surah Al-A'raf ayat 182. Allah Ta'ala guna perkataan sanastadrijuhum, dia ada sin, kan? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, rancanganku amat tangguh, diberikan penangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala kata, dengan sebab manusia ni dia mendustakan ayat-ayat Allah, apa yang Allah Ta'ala akan buat ialah dia akan tarik mereka secara beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang manusia tak sedar. Sebab itu istidraj ialah satu perkara yang berlaku kepada manusia, yang mana kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak teliti, kita tidak menghalusi apa yang berlaku kepada kita, maka kita bimbang, kita tidak dapat menyedari apa sebenarnya yang berlaku. Maksudnya kita perlu fokus, kita perlu cek dengan teliti, nikmat yang aku dapat ni, apakah Allah Ta'ala redha ataupun sebenarnya istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena cek. Jadi kita tak boleh dengan hanya lihat pada zahir, pengikut kita ramai, pengaruh kita kuat, nama kita terkenal, maka itu maknanya Allah Ta'ala redha. Tak boleh. Kan? Kita tak boleh membuat sangkaan seperti itu. Ayat yang kedua, kan? Ayat yang kedua
ialah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, iaitu pada surah Al-Qalam ayat 44 hingga 45. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya ialah, maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dan dari arah yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Jadi kedua-dua ayat ni dia ada perkataan wa umli lahum inna kaidi matin. Dua-dua ayat tu dia ada dua, kita kata dua rangkaian perkataan yang sama, iaitu perkataan wa umli lahum inna kaidi matin dalam dua ayat yang berbeza. Maka para mufassirun meneliti kepada makna ini. Yang dimaksudkan dengan istidraj itu apa dia? Sebahagiannya mengatakan bahawa istidraj ialah satu bentuk, kalau bahasa kita manusia, kita dimanja-manjakan oleh Allah. Itu kalau bahasa kita manusia. Dia belai, dia gosok, kan? Kita pun relax. Itu yang bahaya. Istidraj yang bahayanya sebab tu. Kita tak rasa apa-apa. Kita rasa seronok dengan keadaan kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sebut dimanjakan. Pemanjaan daripada Allah. Tujuan dia apa? Kenapa kita dibelai? Kenapa kita digosok? Maknanya kita diberikan nikmat. Kan? Apa yang kita mahu kita dapat. Kan? Kemasyhuran, populariti, pengikut yang ramai, pengaruh yang kuat, duit yang banyak, kemewahan dan sebagainya. Kita dimanjakan. Maka antaranya ialah tujuan dia untuk menjerumuskan kepada kehinaan. Menjerumuskan kepada kehinaan secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit, dan didekatkan dengan azab dalam keadaan kita tidak menyedarinya. Na'udzubillah min zalik. Betul ke benda ni boleh berlaku? Tuan-tuan, masa zaman Nabi hidup, bukankah ada Nabi palsu? Dan bagaimana dalam keadaan Nabi palsu, ketika Nabi SAW masih hidup dan dia mempunyai pengikut dan dia ada pengaruh yang kuat, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan macam tu pun orang yang mendakwa bahawa dia adalah Nabi, contohnya dalam kes Musailamah Al-Kadzdzab, Allah Ta'ala bagi istidraj. Dia ada pengikut. Sepatutnya kalau kita ikut fikir, kita ikut logik tuan-tuan, orang menipu ni siapa nak ikut? Orang menipu siapa nak ikut? Takkan ada pengaruh. Tetapi istidraj daripada Allah Ta'ala, memang dia dibelai, dimanjakan. Apa yang dia nak diberi. Apa tujuan dia mendabik dada bahawa dia adalah Nabi? Tujuannya dia nak pengaruh. Dia dapat tak pengaruh? Dia dapat pengaruh. Dia dapat tak pengikut? Yes, dia dapat pengikut. Ini yang dinamakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah juga perkataan istidraj ialah memindahkan manusia itu daripada satu peringkat, dia pergi kepada satu peringkat, dan dia pergi kepada satu peringkat hingga sampai kepada kemuncak, akhirnya dia jatuh dalam azab Allah Ta'ala. Kita tengok orang yang bawa ajaran sesat ni tuan-tuan sekalian, lepas satu-satu kejayaan dia, dia bukan kata berjaya sekali dua kali, tak. Dia mendapat kejayaan demi kejayaan dan demi kejayaan. Ini proses istidraj sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama.
Dan satu lagi ialah istidraj, dia boleh dalam bentuk limpahan nikmat yang dirasakan bahawa ini adalah satu kebaikan, ataupun kita rasa bahawa tak ada siapa nak hukum kita. Kita rasa tak ada siapa nak hukum kita. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang masa tuan-tuan ingat masa SOP awal-awal dulu. Kan, masa SOP awal-awal dulu, kita boleh tengok dalam Facebook, dalam media sosial, bagaimana yang bergelar tok-tok guru ni, ulama-ulama ni, selamba je tuan-tuan. Dia pergi ke mana, kan, dia boleh salam berpeluk tanpa ada orang ambil tindakan terhadap dia. Orang nak ambil tindakan terhadap dia pun kena fikir 2-3 kali. Sebab apa? Sebab nanti pengaruh dia yang kuat itu, pengikut dia yang ramai, boleh menjejaskan undi. Ini perangai orang politik. Nanti kita ambil tindakan, tok guru tu ramai pengikut, ramai anak murid. Satu negara, berapa ramai. Live dia, berapa ribu orang tengok. Kalau kita ambil tindakan terhadap dia, kerajaan yang kena, maka tidak diambil tindakan terhadap dia. Jadi salah satunya ialah istidraj, apabila dia merasakan bahawa tak ada siapa boleh hukum dia. Ini bahaya. Datanglah mangsa buat pelbagai dakwaan. Mangsa pertama, mangsa kedua dan sebagainya. Tunjuk tokoh ini sebagai melakukan sesuatu jenayah. Dia tidak takut. Kenapa? Kerana dia mempunyai pengaruh. Dan dia yakin bahawa sukar bagi pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap dia. Ini adalah istidraj. Dan yang lebih bahayanya, apabila dia yakin bahawa dia tidak akan dikenakan hukuman oleh Allah Ta'ala. Bukan setakat dia yakin kerajaan atas dunia tak boleh ambil tindakan terhadap dia, malah lebih jauh daripada itu, dia yakin azab kubur tak kena kepada dia, azab di padang mahsyar tak kena kepada dia, apatah lagi azab api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bentuk istidraj yang dikenakan, diuji kepada orang-orang agama. Dan mereka merasakan bahawa Allah Ta'ala akan membiarkan mereka dan tidak disegerakan azab ke atas mereka. Contoh, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Imam Tabari kata apa? Dia kata istidraj adalah satu tipu helah, kan, satu perdayaan, tipuan yang halus kepada orang yang diberikan penangguhan waktu. Itu istidraj di sisi Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Yang mana dia kata, apabila dia diberi ruang waktu yang panjang itu, bermakna Allah Ta'ala berbuat baik kepada dia, sehingga akhirnya dia terjerumus dalam perkara yang tidak sepatutnya. Kemudian Sayyid Qutb sebagai contoh, dia kata apa? Dia kata istidraj adalah satu kekuatan yang tak boleh kita kira, dan dia kata ini dilakukan oleh orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya penangguhan itu ditimpa ke atas mereka dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Ini apa yang disebut oleh sebahagian para ulama. Contoh Al-Imam Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia kata apa? Dia kata bahawa istidraj dia ada tahap. Istidraj dia ada tahap, yang mana dia akan bawa orang tu turun. Dia perlahan-lahan dia akan pergi kepada penghinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia punya turun tu dia tak sedar bahawa dia semakin dekat dengan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, dia kata apa? Asy-Syaukani kata apa? Contohnya ialah seperti dia diberi kesihatan. Orang lain sakit macam-macam, dia sihat. Ditambah nikmat ke atas dia, kan? Diberikan rumah yang mewah, kenderaan yang mewah. Tuan-tuan tahulah, tok guru ni tuan-tuan, bila anak murid taksub, anak murid sanggup bagi macam-macam. Kan? Anak murid sanggup bagi macam-macam. Tengok tok guru bawa telefon murah macam saya ni,
Sebagai contoh, Tok Guru kan tak pakai dah telefon macam ni. Bagilah Apple ke apa, iPhone ke apa ke, bagi yang mahal, Samsung dan sebagainya, bagilah jenama apa pun. Kita boleh tengok kadang-kadang kan, tok guru yang hebat-hebat ni tuan-tuan, anak murid yang sayang kepada dia, bagi macam-macam. Ada yang bagi kenderaan mewah kan, ada yang bagi rumah dan sebagainya, ada yang bagi duit bulanan dan lain-lain, macam-macam. Ini bentuk satu nikmat daripada Allah Ta'ala yang sukar untuk kita bezakan. Kita nak kata apa ni? Nikmat yang datang ni kan, lepas satu datang, duit yang banyak datang, kita nak kata apa? Adakah ini sebagai petanda bahawa Allah Ta'ala redha kepada kita, ataupun sebenarnya ia adalah istidraj daripada Allah Ta'ala? Lalu Asy-Syaukani dia kata apa lagi? Dia kata bahawa istidraj yang mana Allah Ta'ala membuatkan mereka lupa untuk mensyukurinya, sehingga mereka tenggelam dalam kesesatan, dan akhirnya mereka tidak lagi dapat keluar daripada kesesatan tersebut, kecuali jikalau mereka mendapat kedudukan sebenar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tuan-tuan, bila kita nak bercakap agama, kita jangan ikut sponsor kita. Kita jangan ikut crowd yang mahu. Kita nak buat pertimbangan crowd nak apa, sponsor nak apa, bukan tak boleh. Boleh. Tetapi kayu ukur boleh atau tidak boleh adalah kebenaran. Kalau crowd mahu kita bercakap benda yang bertentangan dengan kebenaran, kita tak boleh bercakap. Tapi kalau crowd mahu kita bercakap tentang kebenaran, baru kita bercakap tentang kebenaran, sebab dia menepati kebenaran, yes. Kita kena tengok sponsor. Sebab orang tu panggil kita, dia ni datuk, dia ni orang kaya, bawa kita melancong jalan pusing pulau mana apa semua. Lepas tu dia kata, boleh tak ustaz cakap begini apa semua. Apa yang sponsor tu cakap, funder tu cakap, kita ikut walaupun sebenarnya tak betul. Tak boleh. Contoh, funder kata apa? Ustaz, malam ni ustaz tolong tibai sikit Imam Ibn Taymiyah. Dia suruh tibai Ibn Taymiyah. Okey, jalan. Pasal apa? Sebab tadi dah makan macam-macam dah, shell outnya. Kan? Dah makan apa, dah berjalan naik motorbot, apa semua, dah pusing round pulau apa semua. Funder kata, ustaz, belasah sikit Ibn Taymiyah ni apa semua. Kita pun pasal orang belanja kita makan, orang bawa kita melancong, so belasah ulama mana, kita belasah. Tak boleh. Kecuali dia sebut tokoh yang memang sesat. Dia kata, ustaz tolong sentuh sikit isu ni, ajaran sesat apa semua, dan betul kawan tu sesat, baru boleh. Ini antara ujian tuan-tuan, tes daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penceramah, para penganjur kuliah-kuliah agama dan sebagainya, sebab benda inilah yang kadang-kadang mengaburi mata manusia. Kan? Dia dah seronok, dia ada geng. Ini bahaya tuan-tuan sekalian. Baik. Berkata Ali As-Sabuni, dia kata apa? Dia kata bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka, yang mana nikmat itu seolah-olah Allah Ta'ala sayang kepada mereka, sehingga akhirnya mereka fasik. Ali As-Sabuni kata, sehingga akhirnya mereka fasik dan tenggelam dalam kesesatan, sehingga akhirnya azab menimpa ke atas mereka. Ini masalah dia tuan-tuan. Jadi kita kena berhati-hati dengan perkara yang macam ni. Kemudian Al-Ghazali, dia kata apa? Bahawa Allah Ta'ala dia ada rancangan dia terhadap orang yang melakukan dosa, iaitu mereka lupa sebab apa? Sebab nikmat yang mereka dapat, kelazatan yang mereka dapat, kemenangan yang mereka perolehi, kemudian mereka jadi sombong. Orang agama tapi sombong. Kemudian mereka ini kemudiannya lupa bagaimana Allah Ta'ala telah lakukan kepada orang yang sesat, sehingga akhirnya mereka sendiri masuk ke dalam jurang kehancuran tanpa mereka menyedarinya. Hamka pula dia kata apa?
Hamka kata istidraj ni, kita naik tangga tu. Kita berjaya. Kejayaan tu bertambah. Kejayaan tu bertambah. Kalau popular, mula tu popular sikit. Lepas tu tengok orang makin ramai suka kita, makin popular. Lepas tu lagi banyak kemasyhuran yang dia dapat. Sumbangan pun makin banyak dan makin banyak. Hamka kata tangga ni dia akan naik. Menyebabkan orang ni lupa. Sebab apa? Sebab dia makin naik. Dia bukan makin turun. Hamka kata dia makin naik. Bila dia makin naik, akhirnya dia sampai kepada kemuncak. Paling atas kejayaan dia. Paling tinggi. Climax. Kemudian, bila dia sampai di atas, dia dah lupa. Masa tu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya, berlakulah sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebab apa fasik? Sebab mereka, Allah Ta'ala kata, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, sehingga akhirnya menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ini benda yang diberikan amaran oleh para ulama' kan, tentang orang yang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya ialah apabila mereka keliru tentang kemuliaan yang mereka perolehi daripada Allah Ta'ala. Sekarang ni dalam masyarakat kita duk sebut orang ni wali, kan? Orang ni itu dia dengan pelbagai dakwaan. Maka ini antara perkara yang kita kena berhati-hati dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Contohnya kita tengok tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Sebab kita ni kadang-kadang nampak orang tu luar biasa, kita kata ini karamah daripada Allah. Kita membuat dakwaan yang kita sendiri tak pasti. Macam mana kita nak tahu bahawa kejayaan orang tu, kemasyhuran dia, ramai pengikut dia, sebenarnya itu tanda Allah Ta'ala redha kepada dia? Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya sendiri pernah membuat teguran ke atas tokoh-tokoh tertentu, yang mana pengikut dia kata dekat saya, dia kata, Ustaz dengki dah. Dia kata dekat saya dengki. Pasal apa saya dengki? Sebab saya follower tak ramai, kan? Kuliah saya follow kalau paling banyak pun adalah berapa puluh orang, ratus, macam tu sahaja. Tokoh tadi kalau kuliah ada 1000 orang. Jadi bila saya tak setuju dengan apa yang tokoh tu buat, dan saya tunjuk hujah bahawa apa yang dia buat adalah salah dalam agama, pengikut dia kata kat saya apa? Dia kata, Ustaz dengki. Habis macam mana tuan-tuan? Macam mana? Ini antara masalah yang kita hadapi. Maka berkata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Taymiyah kata apa? Bila orang bercakap tentang keramat, karamah, kita sebagai orang yang mencari keredaan Allah Ta'ala yang sebenar, cuba teliti apa yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia karang satu kitab tuan-tuan, tajuk kitab dia Al-Furqan, pembeza. Bagaimana cara nak beza ni? Al-Furqan, pembeza baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bagaimana nak beza wali Allah, wali ar-Rahman, wali Allah dengan wali syaitan. Macam mana kita nak beza? Dia karang satu kitab, nama dia tentang pembeza antara wali Allah dengan wali syaitan. Dia kata apa? Dia kata, wa innama ghayatul karamah. Dia kata, yang kata karamah ni, dia kata karamah, dia kata Imam Ibn Taymiyah kata, yang paling hebat, karamah ni, yang paling sakti ni, apabila orang tu dia boleh melazimi dengan istiqamah. Itu karamah sebenar. Dia boleh istiqamah dengan agama. Kalau dia datang masjid, dia boleh istiqamah dengan datang ke masjid, dengan ibadah dia.
dia boleh istiqamah. Maka Imam Ibn Taymiyah kata, itulah keramat yang sebenarnya. Karamah sebenar itu. Dan dia kata bahawa Allah tidak memuliakan seseorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar berbanding dengan dia diberikan pertolongan untuk dia tetap boleh melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Makna tak ada benda yang paling besar kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia berbanding dengan pertolongan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk dia terus melakukan perkara yang diredai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Itu yang keramat sebenar, yang paling hebat, Imam Ibn Taymiyah kata. Dan menambahkan apa-apa yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat darjatnya di hadapan Allah Ta'ala. Itu karamah sebenar. Karamah ni apa dia tuan-tuan? Kemuliaan. Kita orang Melayu sebut keramat. Kita orang Melayu bila sebut keramat maknanya boleh berjalan atas air. Itu keramat. Kita orang Melayu kata keramat ni kalau boleh berjalan atas udara, boleh terbang. Itu keramat. Bakar dengan api tak hangus. Itu keramat. Kita orang Melayu kata. Tapi Imam Ibn Taymiyah kata, keramat sebenarnya, karamah sebenarnya ialah apabila Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada kita untuk kita meneruskan dengan amalan yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita tidak meninggalkan amalan itu. Itu karamah yang paling sakti, Imam Ibn Taymiyah kata. Maka dia kata, karamah yang dianggap sebagai paling hebat dalam masyarakat, benda yang dianggap ajaib, seperti manusia boleh terbang, boleh berjalan atas air, daun boleh ubah jadi duit dan sebagainya, maka itu adalah karamah yang tidak benar. Tak betul. Nak ubah daun jadi duit, magician pandai. Tak payah jadi tok guru, tak payah jadi ulama, tak payah jadi wali Allah, magician boleh. Dulu saya ingat David Copperfield, ingat zaman David Copperfield. Woi, kita yang tak reti bab magic ni tuan-tuan, kagum juga. Kan, kagum. Apa tak kagum? Dia boleh berjalan tembus Great Wall China tu. Tembok besar China tu. Kagum kita tengok. Tapi yang tu bukan karamah. Itu bukan keramat. Yang tu David Copperfield pun boleh buat. Yang dikatakan karamah apabila Allah Ta'ala tolong kita untuk terus istiqamah dengan amalan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata karamah yang paling hebat apabila seseorang menghabiskan hari-harinya dalam keadaan boleh istiqamah di atas ketaatan dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karamah sebenar. Kita ni kadang-kadang semayang tengah malam, orang cerita nanti kalau kita semayang tengah malam, wali Allah ni kalau dia semayang tengah malam nanti ada makmum dekat belakang. Saya ingat zaman saya mengaji di Terengganu dulu tuan-tuan, cukup suka cerita lagu ni. Cukup suka cerita lagu ni. Kita bangun tengah malam duduk tunggu bila jin Islam nak jadi makmum kita kat belakang. Sebab apa kita rasa kalau ada jin Islam ikut kat belakang, oh itu hebat dah aku. Kita rasa macam tu. Kita diberikan cerita-cerita yang enak, angan-angan, kononnya nanti kita akan jadi wali Allah. Tanda kita jadi wali Allah apa dia? Apabila kita sembahyang tengah malam, maka datanglah jin-jin Islam menjadi makmum kepada kita. Dia angkat kita jadi imam. Maka kat belakang tu ada 3-4 jin yang pakai jubah putih akan sembahyang dengan kita. Kita ni zaman tu, zaman budak-budak tuan-tuan, umur 14 tahun, 15 tahun. Sembahyang tengah malam, duk perhati kot belakang, kot ada sungguh jin. Kan? Ini benda yang mana-mana pun tuan-tuan dia ada cerita-cerita macam ni, maka kesihanlah kepada orang yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam, maka dia terjumpa dengan ajaran-ajaran yang macam ni. Tak betul, tuan-tuan. Ukuran kita, Allah Ta'ala terima kita ataupun tidak, bukan diukur dengan ada jin Islam jadi makmum kita masa qiyamul lail. Bukan. Ukuran kita adalah selama mana kita boleh istiqamah dengan amal ibadah
dengan akhlak, dengan pribadi sebagai seorang Islam. Itulah karamah sebenar yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga yang disebut oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 792 Hijrah. Dia kata apa? Dia kata fil haqiqah, dia kata innamal karamah, dia kata sebenarnya fil haqiqah, sebenarnya yang kata keramat ni apa dia? Dia kata ialah apabila seseorang tu tetap boleh istiqamah. Allah Ta'ala tidak akan memuliakan seorang hamba dengan satu keramat yang paling besar, kecuali dengan memberikan kepada dia taufik untuk tetap melaksanakan apa yang Allah Ta'ala cintai dan apa yang Allah Ta'ala redai, iaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini disebut dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi ini yang betul, tuan-tuan sekalian. Ini cara yang betul, yang sebenarnya, yang kita perlu tahu. Yang dikatakan karamah itu apa dia. Jadi kita jangan mudah terpedaya dengan golongan yang membuat pelbagai dakwaan-dakwaan yang karut. Contoh, kita tengok tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan kata apa? Dia kata di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah membenarkan adanya keramat wali. Dia kata ada keramat wali. Keramat wali ni apa dia? Dia kata benda yang berlaku di luar daripada kebiasaan. Ya, ada. Dia kata yang Allah Ta'ala jadikan pada diri sebahagian daripada walinya sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tapi dia kata benda inilah yang menjadikan ramai orang terjerumus dalam kesesatan. Dia kata betul, ada yang kata keramat wali ni benda yang luar biasa. Dia kata ada. Tapi dia kata zaman hari ni, hak inilah yang menyebabkan ramai orang sesat. Sebab apa? Sebab mereka hulu, mereka melampau-lampau dalam masalah ini, sehingga akhirnya sihir, dukun, kan, benda-benda yang Dajjal lakukan penipuan, itu dianggap sebagai keramat wali. Dia dah confused, dia dah keliru. Maka ini antara peringatan yang diberikan oleh Syekh Saleh Fauzan. Maka kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang agama yang dia tak sedar bahawa ini adalah satu kesalahan. Ini disebut oleh sebahagian di kalangan para ulama. Contohnya ialah dia terpengaruh dengan bisikan hati dia. Dia selalu kata hati dia dapat ilham daripada Allah. Maka dia rasa itu adalah bentuk karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ataupun dia mendakwa itu adalah kasyaf, dia nampak benda gaib. Orang macam ni, macam mana dia boleh terpedaya tuan-tuan? Mula-mula dia rasa dia dah banyak buat ibadat. Ini nombor satu. Macam mana syaitan mempengaruhi orang macam ni? Nombor satu, dia rasa dia buat banyak ibadat. Dia beli apa kita panggil tasbih digital. Dia tetapkan hak ni berapa ribu, nak baca selawat berapa ribu apa so, dia rasa banyak. Benda yang dia buat tu banyak. Kemudian bila dia rasa banyak, dia kata dia telah berada di atas landasan yang betul. On the right track. Dia kata, ni aku betul dah aku buat ni. Benda yang aku buat banyak. Kemudian datanglah pelbagai bisikan dalam hati dia, yang mana bisikan tu betul, kan? Bisikan tu betul dan memang sesuai untuk dia ikut. Dan bisikan tu macam-macam lah. Ada sebahagian sebut ilham, kan, firasat dan sebagainya. Dan dia mungkin benda yang betul, benda yang betul. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Mula-mula dia selawat banyak, dia zikir banyak, ribu-ribu apa semua, dia istighfar apa semua. Kemudian datanglah syaitan. Datanglah syaitan. Kita kata takkan syaitan datang masa kita buat ibadat, tuan-tuan. Masa kita buat ibadatlah syaitan datang. Bukti apa dia? Buktinya bila kita nak baca Quran,
kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak baca kalamullah, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Padahal kita nak baca ayat Allah, tapi Allah Ta'ala perintahkan minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Maka macam itulah tuan-tuan, bila kita buat amal ibadat banyak, hati kita buat benda baik, dapat bisikan benda-benda baik, syaitan tu datang. Maka bila syaitan tu datang suruh kita buat benda jahat, nafsu pun datang buat benda jahat, dan benda ni datang dalam bentuk istidraj. Ini yang kita takut. Bila datang dalam bentuk istidraj, ini yang kita takut. Yang mana para ulama mengatakan bahawa biasa kita mendengar golongan sufi, ahli-ahli ibadah, dia mendakwa bahawa dia mendapat bisikan ghaib. Orang ni dia kata dia bersuluk, ataupun dia buat ibadat, ataupun dia pergi surau mana-mana, dia ada halaqah dan sebagainya. Selepas beberapa lama, peringkat yang tertentu, dia kata dia mendapat bisikan ghaib. Ini benda biasa tuan-tuan. Bila dia kata dia mendapat bisikan ghaib, maka apa yang berlaku ialah mereka kemudiannya mengaku mereka telah bertemu dengan Nabi. Ada tak dalam negara kita yang mengaku jumpa Nabi, tuan-tuan? Ada? Amaran ni tuan-tuan sekalian, amaran ni telah pun disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, yang diangkat sebagai tokoh besar dalam tasawuf. Kita mengaji tasawuf, kita akan jumpa nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Amaran ni ulama' dah sebut lama dah, bahawa apabila kita sampai dalam peringkat ini, kita rasa ada datang bisikan ghaib, kemudian akhirnya orang ni akan buat pengakuan yang dia telah bertemu dengan Nabi. Benda ni telah berlaku dalam negara kita. Tuan-tuan buka dalam YouTube, bukan seorang hak mengaku jumpa Nabi. Bukan seorang. Ini satu benda bahaya yang kita kena hati-hati. Kita bukan nak tuduh siapa-siapa sesat, tuan-tuan, tak. Tujuan kita buat kuliah ni bagi penerangan, bagi pencerahan tentang amaran demi amaran yang para ulama' dahulu dah buat lama dah, supaya kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Kita jangan syok sendiri, kita rasa kita hebat sangat sampai boleh jumpa Nabi secara yaqazah. Ini mengarut. Dia mendakwa dia jumpa Nabi, lepas tu dia mendakwa dia jumpa malaikat, lepas tu dia mendakwa dia jumpa khadam. Tahu khadam? Khadam tu, kita kata khadam tu siapa? Dia kata jin Islam. Macam mana awak tahu dia jin Islam? Sebab dia kata dia jin Islam. Lah, lagu tu berapa banyak orang hap tipu, makcik-makcik dekat rumah duk seorang-seorang mengaku dia TMB lah, mengaku dia telekom lah, mengaku dia polis lah, kena tipu macam tu lah. Tu manusia yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Ni jin kafir, tuan-tuan. Kita nak tahu macam mana? Setakat dia mengaku dia, saya Islam, dia kata. Dia jin. Tuan-tuan ingat saya pernah mengajar di sini rasanya tentang apa yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili tentang perkahwinan antara jin, antara manusia dengan jin. Kan orang Melayu kata dia kena sembunyi, lepas tu dikahwinkan dengan puteri bunian. Orang Melayu banyak kahwin dengan bunian. Saya pun rasa nak juga, tuan-tuan. Tapi dah tahu mengarut, bohong lah, tak payahlah dia nak berangan benda-benda lagu tu. Kita kata kita mazhab Syafi'i. Hari ni tuan-tuan cuba tengok tulisan Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia kata apa? Dia kata nombor satu. Dia kata tak mungkin. Apa azan ke? Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, apa yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia kata manusia nak berkahwin dengan jin. Dia kata yang ni yang pertamanya tak mungkin. Tapi dia kata katalah benda tu boleh berlaku. Dia panggil sebagai fiqh takdiri. Fiqh takdiri. Fiqh takdiri ni maknanya fiqh andaian. Benda tak berlaku tapi kita buat andaian, kod-kod berlaku. Kalau berlaku sungguh, itu dia panggil fiqh takdiri, fiqh andaian. Katalah berlaku sungguh antara manusia berkahwin dengan jin, walaupun bagi dia tak berlaku, tapi katalah berlaku sungguh, maka dia kata pernikahan itu tidak sah. Pasal apa? Kerana manusia tidak boleh menentukan bahawa hak dia kahwin tu jin apa. Sebab jin dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Dia boleh bertukar daripada jin jantan dengan jin betina. Kita sajak pun kita confuse, tuan-tuan. Tuan-tuan tak confuse? Saya mula-mula orang tunjuk gambar sajak. Saya kata siapa ni? Lawa. Saya tak tahu. Rupa-rupa jantan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa dalam Malaysia, sama-sama Melayu pun, kita tak kenal. Orang boleh tipu kita. Lepas tu ada kawan hak nakal-nakal ni, masa duduk minum apa semua, dia tunjuk gambar. Apa ni? Orang Siam. Orang Siam. Lawa ada ustaz, dia kata. Dia panggil kita ustaz pula tu. Lawa ada ustaz. Kita kata lawa. Rupa-rupanya bukan perempuan. Jantan. Jantan Siam, tuan-tuan, lagi lawa daripada perempuan Siam tu. Kita pun tak kenal, tuan-tuan. Kita tak kenal. Jadi berbalik kepada apa yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Macam mana, tuan-tuan? Orang macam orang Siam yang saya sebut tadi, sajak dan sebagainya, yang kita tak kenal pun. Kita tengok gambar dia, kita boleh confuse, keliru. Dia ni lelaki ke perempuan? Maka apatah lagi dengan makhluk di alam lain. Yang memang ulama sebut dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Dan dia boleh menipu kita. Macam mana kita nak yakin sungguh dia ada khadam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai wali Allah. Oh, hebat wali Allah. Ni tuan-tuan. Ini adalah bagaimana cara iblis ataupun syaitan menyesatkan ahli ibadat ataupun golongan sufi yang telah melencong daripada jalan yang sebenarnya. Dan ulama mengatakan bahawa kalau Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri digoda oleh syaitan, maka apatah lagi orang macam kita. Kan kalau tuan-tuan tengok yang saya sebut dalam satu kuliah baru ni, bagaimana antara pengalaman Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga kan dia mengatakan bahawa iblis ataupun syaitan menjelma dalam bentuk-bentuk tertentu seolah-olah dia adalah Allah yang berada di atas arash. Padahal arash itu antara langit dengan bumi. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani kata, ini bukan Allah. Ini bukan Allah. Maka kalaulah orang yang macam Syekh Abdul Qadir Jilani pun, syaitan datang sentiasa berusaha untuk menyesatkan dia. Cuba bayangkan orang macam kita. Kan ilmu yang tidak seberapa. Maka sudah tentulah syaitan ni dia akan buat macam-macam cara dan kita tidak ada pegangan yang kukuh dan juga ilmu yang mantap
untuk membezakan yang mana benar dengan yang mana salah. Kita tengok apa yang Al-Imam Syafi'i kata, tuan-tuan. Imam Syafi'i dia kata berkenaan dengan golongan ni. Dia kata yang kata wali Allah ni, Imam Syafi'i dia kata kalaulah fuqaha kan, jikalau para ulama, para fuqaha yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut sebagai wali Allah, maka Allah tidak ada wali dah. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqib Imam Syafi'i. Dia kata bahawa sebab manusia ni dia suka kata ini wali Allah, ini wali Allah. Dia klaim mudah je, ini wali Allah. Maka Imam Syafi'i kata yang wali Allah ni siapa dia? Wali Allah ialah para ulama, kan, para fuqaha yang mengamalkan ilmu mereka. Kalau yang tu tidak disebut wali Allah, maka Imam Syafi'i kata tak ada dah wali Allah. Kita hari ni Imam Syafi'i kita tak sebut pun penuh mulut kata dia wali Allah. Tapi pakcik kat kampung kita kata tu wali Allah. Pasal apa? Sebab orang politik pakat pergi jumpa dia. Saya bukan nak memperendahkan siapa-siapa, tuan-tuan. Tapi yang kita pelik dengan perangai orang kita ialah kenapa ada satu orang hamba Allah di kampung hak ni kita war-warkan sebagai wali Allah. Kenapa bila kita mengaji kitab Imam Syafi'i kita tak sebut dia sebagai wali Allah? Bila kita mengaji kitab Imam Nawawi kita tak sebut dia sebagai wali Allah. Berapa banyak surau dan masjid belajar matan arba'in Imam Nawawi. Cuba tuan-tuan tengok, ada tak surau tu dia sebut malam ni kita akan mengaji kitab matan arba'in hadis 40 yang disusun oleh wali Allah Imam Nawawi? Ada? Kita tak dengar. Kita gelarkan Imam Nawawi sebagai wali Allah. Murid-murid Imam Syafi'i, Muzani, Buwaiti dan sebagainya. Kita dengar tak? Bila kita mengaji di surau di masjid, orang panggil itu adalah wali-wali Allah. Tak ada. Tapi bila tang kampung kita, tuan-tuan, ada hak seorang tu, setiap orang duk sebut, ni wali Allah, ini wali Allah, kita kena beradab dengan wali Allah. Ini pelik. Betapa kelirunya, kan? Betapa kelirunya masyarakat kita dengan istilah wali Allah Ta'ala ini. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati dengan dakwaan-dakwaan seperti ini, kan? Supaya kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tahu bahawa syaitan, tuan-tuan sekalian, mereka berusaha untuk menyesatkan kita. Dan mereka akan bawa pelbagai cerita yang karut dan sebagainya, termasuk mendakwa bahawa bila orang tu dia mencapai level yang tertentu maka dia bebas daripada syariat. Kuliah saya semalam ke 2 hari lepas saya sebut bagaimana ulama menghukum kesesatan yang berlaku kepada Ibnu Arabi. Sebab apa? Sebab Ibnu Arabi kata apabila kita, ini Ibnu Arabi tanpa alif lam, satu lagi Ibnu Al-Arabi. Yang kita nak cerita sesat ni adalah Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kenapa ulama banyak, ramai yang kata Ibnu Arabi ni sesat? Sebab dia bawa wahdatul wujud. Contoh, semua ni Allah. Semua ni Allah. Dalam fatwa ajaran Laksamana dia kata apa? Yang bercakap ni adalah Allah. Inilah Allah dia kata. Jadi Ibnu Arabi, tuan-tuan sekalian, dia kata bila seseorang tu menyetubuhi isterinya, dia sedang menyetubuhi Allah. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab semua ni Allah. Maka sebab itulah ajaran yang macam ni diharamkan. Sebab dia adalah sesat. Sebab tu kita jangan mudah terpedaya dengan istilah yang pelik-pelik. Tambah pula apabila mereka kata bila orang ni dia capai makam yang tertentu, maka mereka ni dianggap sebagai wali Allah. Bila dah jadi wali Allah, tidak lagi wajib semayang, kan? Tidak lagi wajib puasa. Ni bulan Ramadan nak masuk berapa hari ni nak ni? Tuan-tuan tengok hak mana geng plastik hitam tu geng wali Allah lah tu. Geng wali Allah naik motor, helmet plastik hitam. Tu wali Allah.
Kita pun dah pening dah tuan-tuan. Macam mana wali Allah tak puasa ni? Kan? Kita pelik. Tak wajib tutup aurat sebab dia dah wali Allah. Boleh minum arak, mabuk sebab dia dah wali Allah. Boleh berzina dengan siapa sahaja sebab dia wali Allah. Boleh mencuri sebab dia wali Allah. Habis tu yang 1MDB pun sebab dia wali Allah ke apa? Kita pun dah tak tahu dah. Apa cerita ni? Semua wali Allah. Maka sebab tu para ulama kata, sebaik-baik contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah wali Allah yang paling tinggi. Tidak ada wali Allah yang lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi gering, Nabi sakit, ada tak yang ganti dia jadi imam? Ada? Abu Bakar Siddiq. Tak ada cerita Nabi tak semayang. Tak ada cerita Abu Bakar Siddiq tak semayang. Umar Khattab sampai saat-saat kematian dia ditikam oleh Abu Lu'lu' ataupun Abu Lu'lu'ah. Dia ditikam masa jadi imam semayang. Itu Umar Khattab, wali Allah. Tapi tiba-tiba wali Allah orang Melayu tak payah semayang. Ini semua kan benda-benda yang kita kena hati-hati tuan-tuan. Tapi itulah Allah. Kan? Itulah Allah. Saya akhiri kisah ni tuan-tuan tentang bagaimana Allah Ta'ala bagi yang kata istidraj ini, cerita tentang apa yang berlaku di Pulau Pinang. Kan? Yang mana ada ajaran sesat, yang pihak berkuasa agama pun masuk siasat, pihak polis pun masuk siasat. Saya jumpa dengan seorang anggota polis, tanya pasal kes tu macam mana. Saya kata macam mana satu orang yang tak mengaji agama tapi ramai pengikut. Oh, tak mengaji agama tapi ramai pengikut. Dia punya kelas dia tuan-tuan sekalian, sampai ada pengikut dia dari Kuala Lumpur sanggup datang ke Penang. Kelas saya tak ada anak murid daripada Kuala Lumpur datang ke Penang tuan-tuan, tak ada. Kan, tak ada. Tapi satu orang ni tak mengaji agama, tiba-tiba ada pengikut yang taksub. Anggota polis ni cerita dekat saya apa tuan-tuan? Dia kata, Ustaz percaya tak? Bila ada benda pelik menyebabkan orang tu jadi taksub. Saya kata saya percaya. Kalau tak ada benda pelik orang tidak taksub. Dia pelik baru dia ada orang taksub. Jadi saya tanya dia apa yang pelik. Dia kata hak pelik, dia kata ni pengalaman polis sendiri ni. Polis sendiri yang dia kenal. Ada sakit tertentu, dah puas berubat merata. Orang kata doktor ni bagus, pergi. Orang kata hospital ni bagus, pergi. Dapatkan rawatan, tak sembuh. Tak sembuh. Penyakit misteri. Tiba-tiba ada orang kata ni, kawan ni boleh berubat. Sahabat saya ni, anggota polis ni, dia cerita, kawan tu pergi berubat dengan yang kata yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa agama ni, pergi sembuh tuan-tuan. Sembuh. Jadi anggota polis ni beritahu dekat saya, Ustaz, dia kata, boleh tak saya kata ada dua kemungkinan? Saya kata, apa dia dua kemungkinan itu? Yang pertamanya mungkin sebab dia dah berubat dengan banyak ubat dah, dengan macam-macam pakar dah, macam-macam hospital, maka kebetulan dia jumpa dengan kawan tu, dia sembuh. Saya kata mungkin juga. Itu kemungkinan pertama. Sebab dia dah merata, dah berubat. Kemungkinan yang kedua, Ustaz setuju tak saya kata bahawa ini adalah istidraj daripada Allah Ta'ala bagi mana-mana ajaran sesat? Saya kata yang kedua ni hak paling saya takut. Yang kedua ni hak paling kita takut. Hak kebetulan dia sembuh sebab dia berubat tu okey lagi. Tapi kalau istidraj, orang lain berubat merata tak sembuh, datang jumpa dia sembuh. Nombor dua pun macam tu, berubat merata tak sembuh, jumpa dia sembuh. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai 10, 20, 30 orang, macam semua macam tu. Maka inilah menyebabkan ketaksuban di kalangan pengikut kepada guru yang sesat. Dia kata bila buka almari tu, duit penuh dalam tu, pengikut pakat bagi zakat. Zakat kat tu guru tu. Ni tuan-tuan sekalian. Istidraj adalah perkara yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan tujuan untuk menyesatkan manusia.
Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari apa sahaja kemurkaan Allah, apa sahaja bentuk azab daripada Allah Ta'ala. Yang kita pohon hanyalah petunjuk, yang kita pohon daripada Allah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.